Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrah, dan telah aku dengar saudaraku Afdaluddin rahimallahu ta'ala berkata, ia tiada sekali-kali bagi mukmin itu kudrah, hanya saja baginya pada menerima asar ilahi. Mana tidak ada bagi orang mukmin, pada pandangan kita orang mukmin, kudrah tak ada. Kudrah mana? Kudrah yang hakikiah, mana kudrah yang sebenar-benarnya. Hanyalah dia merupakan asar ilahi. Asar mana? Kesan. Kesan daripada Tuhan saja. Yang ada pada kita ni semua asar, mana makhluk kepadanya jua kena bahawasanya sifat itu, yakni kudrah itu sifat daripada ketentuan yang tunggal, zat yang tunggal ialah zat Ta'ala. Dengan dia ketuhanan, itu dengan Ta'ala, iaitulah keadaannya yang kuasa, maka mengisbatkan kudrat bagi mukmin itu dakwa dengan tiada dalil. Kita isbatkan kudrat itu pada mukmin, pada insan, itu dipanggil qaulun bila dalilin. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya. Kita mengaji, kita belajar, kita beramal sampai nampak. Apa mana nampak? Sampai terbuka hijab. Terbuka hijab, musyahadah akan semua tu betul-betul minallah. Jangan nampak dia, padamkan pandangan kita tu maksudnya. Sebab yang ada pada kita ni bukan hakiki, dia adalah majas, sandaran saja. Yang hakiki tunggal, tu mana tauhid. Kita menunggalkan dari segi zatnya, segi af'alnya, segi sifat af'al dan asma' dia. Tunggal di sudut mana? Sudut syuhud, pandangan batin hati. Bukan tunggal segi akal, itu usuluddin, ya, ilmu usuluddin peringkat basic. Yang ni peringkat maknanya khas. Yang semua yang ada yang kita pandang ni dipanggil asar. Asar mana kesan. Maka Tuhan dipanggil apa? Mu'assir. Allah Ta'ala dipanggil mu'assir, mana yang memberi kesan bagi kewujudan kudrat yang ada pada kita. Habis. Dan lagi berkata ia, yakni Syekh Afdaluddin rahimallahu ta'ala kata salsirah, bermula kata kami itu muafakat serta asy'ariyah. Ya, takut-takut orang kata ini macam Jabariyah ni. Jabariyah semua dari dia, tak ada dari Tuhan. Sedangkan Jabariyah lain. Jabariyah beriktikad sedemikian dengan niat dia jahat. Apa niat dia? Niat dia jahat, dia nak keluar, dia tak nak terikat dengan syariat. Kan? Dia minum arak, ini dari Tuhan. Mana tak boleh ambil hukum dengan dia. Dia pukul orang semua. Macam tu bantai dia batang kayu. Ni dari Tuhan ni ke bam kali dia. Boleh tahu. Adapun kita Asy'ariyah dengan Sufiyah, dia tak lari. Segi hatikat sama saja. Maknanya kita mensabitkan ataupun kita mengiktiraf itu usaha dan ikhtiar, sebab dia adalah makhluk Tuhan. Tuhan yang menjadikan usaha dan ikhtiar pada makhluk. Cuma maknanya dia tidak memberi kesan. Itu maknanya. Bila tak memberi kesan, maka Sufi kata tak beri kesan, pandang apa? Ya, buangkan pandangan pada dia, pandang terus kepada yang sebenar. Itu jalan dia. Ya. Jadi Asy'ariyah golongan Zahiriyah, kita Ahlussunnah wal Jamaah membina akidah. Ada Sufiyah membina musyahadah. Itu beza dia. Ya, kita membina jalan musyahadah, memandang rohani terus ke arah Allah Ta'ala. Adapun Usuluddin ni membina akidah untuk membezakan etikat kita dengan orang yang musyrik, orang yang kufur. Dan lagi berkata ia Syafi'uddin, apa dia kata sini? Muafakat Asy'ariyah yang mengisbatkan mereka itu bagi kudrat hamba serta menafikan perbuatan daripadanya. Isbatkan kudrat, mana benda tu ada. Ya, Allah Ta'ala jadikan bagi kita, maknanya sifat kudrah yang hadisah, yang baru. Adapun sifat kudrah Tuhan ialah kudrat yang qadimah, yang sedia kala. Itu beza dia ni. Ya, kita punya hadis, Tuhan punya qadim. Mengisbatkan mereka bagi kudrat serta menafikan perbuatan.
Kudrat tu ada, tapi asar perbuatan tu itu bukan. Kesan semua daripada Allah Ta'ala. Ya, dia yang menjadikan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu semua mana ayat menunjuk kepada hakikat. Bahawa Quran datang dari dua cara, syariat wal hakikah. Dan lagi katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qaddasallahu sirrah, dan telah menyebutkan oleh Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi radhiyallahu an, Raisul Muhaqqiqin, ulama besar sufi besar, pada bab 120 daripada Futuhat Al-Makkiyah. Ni kitab ni kalau tak ada 12 ilmu yang pegang pening kepala, tak faham kan? Bahasa-bahasa yang tinggi, ya. Kitab tasawuf paling tinggi ni, dia antara ni lah Futuhat Al-Makkiyah bagi Ibnu Arabi. Bahawasanya mengisbatkan kudrat bagi mukmin, menafikan fi'li, perbuatan daripadanya. Kita nafikan perbuatan ay ala wajhi taksir, atas wajah memberi kesan itu kita nafikan. Kalau tidak diisytirak, dia sama dengan Tuhan pula. Sengaja daripada segala masalah yang amat sukar kena membawa kepada keadaannya itu fa'il padahal bukan fa'il. Fa'il tapi bukan fa'il. Maknanya dia fa'il ay zahiratan pada zahir, tapi bukan fa'il pada hakikatan pada hakikat. Itu maknanya dua sudut. Dia kena pandang dua sudut. Satu sudut kita tak nafikan sebab benda itu adalah kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala, tapi kita nafikan dari sudut at-taksir, memberi kesan, itu bukan daripada kita. Semua hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Dan lagi berkata ia, yakni Syekh Mahyuddin radhiyallahu an, dan tiada membukakan Allah Ta'ala atasmu dengan menghilangkan labs. Apa labsu? Iaitulah kesamaran. Al-lubs makna kesamaran pada masalah ini. yakni hal keadaannya fa'il padahal bukan fa'il lah, melainkan pada malam ketika aku menyurat akan tempat ini pada tahun Hijrah 633, dan senyap sukar atasku mentafsirkan antara yakni kalimah ini lebihan kitab. Usaha yang mengatakan itu antara usaha yang mengatakan akan dia kaum ahli sunnah wal jamaah, dan khalaq yang mengatakan akan dia oleh kaum mu'tazilah, maka mengurniai taufik Allah Ta'ala akan daku dengan membukakan penglihatanku atas mula-mula kejadian makhluk yang tiada mendahului akan dia makhluk, kerana tiada ada pada ketika itu melainkan Allah Ta'ala juz. Ya, kan Allah wala syai'a ma'ah, tidak setelah ada Allah Ta'ala maka tidak ada satu sertanya. Ketika itu maknanya kosong amak, dia je. Ya, maka firman Allah Ta'ala bagiku di dalam sirku, ini dipanggil apa? Wahyu ilham, menjempakkan dalam batin hati arif billah yang telah bersih. Dia kata tilik olehmu akan dia di sana mula-mula kejadian makhluk. Apakah pekerjaan itu yang mewariskan labs, mana kesamaran dan hairan, maka sembahku tiada. Ya, bila tengok pada asal tak ada lah, dia yang dan ya Rab, maka firman-Nya bagiku, seperti demikianlah sekalian barang yang engkau lihat akan dia daripada segala yang baru. Manakala kamu tengok dulu tak ada, kan Allah wala syai'a ma'ah, tidak ada satu serta Tuhan, dia tunggal. Sekarang dia tu juga, itu maknanya. Ya, sekarang pun hakikat dia sama tu juga. Yang ada ni semua bayangan ni lah. Ya, semua bayangan. Sebab apa dipanggil bayang? Benda terikat. Benda yang terikat dia tak ada hakikat. Sekarang semua makhluk terikat dengan dia. Dia yang mengikat. Kita terikat. Benda terikat ibarat bayang. Bayang terikat dengan bayang Tuhan bayang, maka tak ada hakikat. Kalau dulu kamu nampak tak ada melainkan dia, sekarang serupa juga. Ya, tak ada satu yang boleh menyaingi Allah Ta'ala pada hakikat dia. Maka karamkan pandangan kamu kepada yang hadis, bau terang pandangan kamu kepada al-muhdis, itulah Allah SWT. Habis. Maka dijawab tiada ya Rab, maka firman-Nya bagiku seperti demikian sekalian barang yang engkau lihat sekarang ni.
akan dia daripada segala yang baharu, segala makhluk. Mana makhluk yang baharu? Wujudan dia didahului oleh ketiadaan. Itu makna baharu. Apa makna baharu? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Ya, barang yang mendahului oleh dia oleh ketiadaan dan ya menemui akan dia oleh ketiadaan. Itu makna baharu. Maknanya apa? Benda yang dikepit oleh dua ketiadaan. Ya, asal tiada, kembali tiada. Maka yang ni pun kira tak ada jugalah hakikat. Bismillah. Sebab makhluk semua asal dia apa? Asli dia apa? Adam, mahdun, ketiadaan. Nama apa makhluk? Pandang-pandang nama pun dah faham dah. Makhluk apa? Allazi khuliqa. Benda yang dijadi. Faham daripada jadi, asal dia tiada. Allah Ta'ala tak boleh panggil dijadi sebab asal dia ada. Benda ada nak ada buat apa? Tahsilul hasil. Ya, itu hakikat Allah Ta'ala. Hakikat asal Allah Ta'ala wujud. Wujud yang zati. Hakikat yang lain Adam, asal ketiadaan. Kemudian dia adakan ada sebentar, lepas tu dipadamkan balik. Tu je. Maka jangan pandang benda yang tak ada, pandang benda yang ada sebentar. Seperti demikian sekarang barang yang engkau lihat akan dia daripada segala yang baharu. Tiada bagi seorang di dalamnya yang memberi bekas. Ya, tiada seorang pun selain daripada Ta'ala. Sebab yang boleh memberi bekas mesti wujud taraf dia wajib. Mana ada dia asli. Maka siapa yang ada macam tu? Tak ada. Dia tunggal. Kan Allah wala syai'a ma'. Dia yang ada, tak ada satu serta dia. Wahid. Dan tiada satu daripada makhluk, maka akulah Tuhan yang menjadikan segala asya', segala satu. Pada sisi asya', ya, tiada dengan asbab. Ya, tak ada sebab apa pun. Tak ada dengan alat, tak ada dengan apa. Ya. Maka adalah daripada pekerjaanku. Itu adalah dipanggil maknanya pekerjaan ataupun ta'aluk kudrat Allah SWT. Kejadianku dipanggil nafhun. Ya, pada Isa dipanggil satu hembusan. Dan kemudian takwin dipanggil ta'irun. Maka sembahku baginya ya Rab. Apabila adalah seperti demikian itu, maka tiba-tiba adalah dirimu yang engkau khitab dengan katamu, ya, perbuat olehmu dan jangan engkau perbuat. Ya, Tuhan suruh buat dan tak buat. Maka firman-Nya bagiku, apabila aku perlihatkan akan dikau dengan satu daripada ilmuku, maka lazimlah olehmu adab, kerana bahawasanya hadrat ini tiada menerima ia, ya, maknanya sangat menidaki akan perbuatan Tuhan seperti firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alun, ya, jangan ditanya. Tidak ditanya barang yang aku perbuat, dan sekalian kamu itu akan ditanya. Mana soal-soal begini, ada benda yang kita boleh tanya, ada benda yang kita tak boleh tanya. Kenapa Tuhan jadikan orang kafir itu kafir? Itu jangan tanya. Kenapa Tuhan tak jadikan orang kafir itu Islam? Kan? Ada orang tanya saya macam tu. Kata, Ustaz, kenapa orang tak jadikan orang kafir itu kafir? Kan baik orang jadi kafir itu semua Islam, semua masuk syurga. Kita pun jawab, itulah Tuhan. Oh, lagi dia pening. Itulah Tuhan. Faham? Mana Tuhan tidak dikuasai oleh siapa. Tak ada siapa boleh soal dia buat. Tak ada siapa arahkan dia. Ya, fa'alu lima yurid. Dia boleh buat apa dia nak. Ya, Tuhan nak buat satu perkara tak perlu mesyuarat agung. Ya, sebab siapa taraf boleh sama dengan Tuhan. Dia tunggal dalam menjawat jawatan ketuhanan. Allah Ta'ala tu ahad, dia tunggal. Tak ada siapa yang boleh serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu boleh serupa dengan dia. Tak layak makhluk nak masuk campur urusan Tuhan. Itu habis. Jangan tanya benda macam tu. Ya. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, fata'ammalhu fa innahu nafis. Maka dia ambil apa? Fata'ammal, ambil perhatian kamu, selidik. Ta'ammul, mana apa? Renung baik-baik, perhati baik-baik. Sebab benda ni adalah benda yang nafis. Intah habis, benda yang sangat tinggi makna nilaian itu. Syahadan, dikalau itu juga musyahadahkan, insya-Allah Ta'ala sampai juga kepada Ta'ala, kerana makam tauhidul af'al ini makam yang di bawah sekali. Ya,
makam tauhidul af'al di peringkat bawah sekali. Kalau dia naik tauhidul sifat, asma wa zat. Ya, mana kita nak mentauhidkan Tuhan dari segi af'al. Apa makna tauhid? Tunggal. Bila ditunggal, padam. Padam yang lain. Keperasanan kalbi kita pada af'al makhluk, sila padamkan. Sebab tu semua bayangan ni. Ya, sebab tu dia hentak kita sentiasa syuur kalbi kita dengan af'al dia. Maka hentaklah dia dengan zikir banyak. Ya, supaya apa? Nur zikir tadi menjadi sebab terpadamnya waham, khayalat, ya, wahmiyah semua padam. Bila terpadam, terterang, terpampanglah af'al dia di mana? Di kalbi, bukan di mata. Di mata tak nampak. Benda ni bukan ilmu mata luar. Ilmu ni benda mata dalam yang boleh mengenali ilmu hakikat insan, diri manusia yang sebenar ni. Maka nampak di mata dalam, bukan di mata luar. Ya. Kalau mata luar, lembu kebau boleh pakai kan? Haiwan boleh pakai. Ini semua mata dalam, nampak. Ya. Habis. Jikalau itu jua dia kata musyahadakan, dia kata insya-Allah taala, sebab kena latih. Sebab bila suluk makam-makam yang dia begitu latih lah. Ada dapat makam ahadiyah, ada makam murakabah ma'iyah, latih lah. Tu tanah dibagi projek dah dibagi. Berapa bagi 50 ekar seorang di jalan ni. Pergilah usahakan selalu murakabah. Ni dapat murakabah, lepas tu duduk ya. Tak ada murakabah kau mengelabah ya. Sentiasa murakabah. Raqib annallaha yara. Murakabah kerana Allah sentiasa melihat kamu. Ya, biar sentiasa kita dengan dia. Barulah naik. Iman tu lagi terang, makrifat tu lagi memancar. Kerana makam tauhid dan af'al itu makam yang di bawah sekali. Dan kita merasakan tauhid, mana esakan wahada yuwahidu tauhidan. Mana menunggal dan mengesakan, merasakan af'al Tuhan. Sebab ini merasa. Kalau i'tikad, kita merasakan tauhid dari segi i'tikad, kita berpegang, berakidah bahawasanya tunggal dia, kan? Yang ni pandang rasa. Jadi rasakan sentiasa. Bila nak rasa sentiasa, kena buang rasa dengan makhluk. Nak buang rasa makhluk yang datang daripada mana? Khayalat, wahmiyah. Maka tembak dia dengan zikir. Ya, zikir memadamkan akan ghaflah. Dia membawa kepada hudur qalbi kita dengan Tuhan. Dan bila qalbi dia hadir, dia akan terbuka lagi terang. Lepas tu dia perlu suluk pun dan zikir betul-betul tembak. Dan makam yang ke bawah sekali daripada segala makam arifin, ya, makam orang arif, maka tauhid af'al tu paling bawah tu. Makam tauhidul af'al ini satu martabat daripada beberapa martabat orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Kerana jalan sampai kepada Ta'ala itu 4 martabat. Seperti lagi akan datang insya-Allah Ta'ala pada akhir khatimah kesudahan ini. Ya, jadi disuruh kita apa? Masakkan, ya, memandang tauhid af'al, mengesakan Tuhan dalam merasakan semua ni af'al dia. Habis tu syahadat, makam inilah yang mula-mula ia anugerahkan. Makam inilah yang mula-mula menganugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang salih. Dia akan rasa kosong, tak ada benda melainkan af'al dia, rasa perbuatan dia je. Atau kepada orang yang lain, iaitulah seperti orang yang majzub, orang yang disentap kalbi dia oleh Allah Ta'ala, masuk dalam hadrat marifat ini. Dibagi yang pertama itu pandang perbuatan dia. Ya, la fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan dia. Ya. Sebab dan nafi isbat peringkat awal kita nafikan apa secara umum. Yang mengisbatkan ketuhanan pada Ta'ala. Dan bila ketuhanan daripada Ta'ala, bermakna fa'il dari dia. Ya. Iftikar kulima ada ilai, berhajat sekali lain pada dia. Bermakna semua daripada dia, perbuatan daripada dia. Itu dia kita pukul dengan la fa'il illallah. Tiada yang membuat hakikat melainkan dia. Kemudian baru dia naik. Bila fa'il hakiki dia, maka yang mempunyai sedemikian wujud, dia ada wujud yang hakiki. Bila wujud hakiki, artinya bagi makna la mawujud bihaqqin illallah. Habis. Dan arti majzub itu orang yang diambil, mana orang yang ditarik. Jazaba yajzub, jazban majzub mana allazi juzibah, orang yang disentap qalbi dia. Allahumma ja'alna minal muradin. Itu dia. Wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Itu dia. Wajzib qulubana, mana tolong atau minta tarik qalbi itu, kan? Dan arti majzub itu orang yang diambil Allah Ta'ala dengan terkejut. Ya, Tuhan sentap tu, dia tak ada
persiapan rasa nak dapat tak, pum tuan terik terus dia. Serta dirinya tahu akan mengenal zatnya dan sifatnya dan asma'nya dan af'alnya, dalam keadaan dia memahami dan dibukakan makrifat akan benda ni. Daripada tiada mengerjakan ibadat dan tiada talqin pun ada juga ni, daripada guru. Ini dipanggil jazbah qabla suluk. Dia satu lagi jazbah ba'da suluk, ya. Yang lebih selamat lagi jazbah ba'da suluk, dia boleh mimpin. Dia suluk kemudian jazbah, maka orang ni boleh mimpin. Kalau jazbah, ya, sebelum suluk dia boleh pakai sendiri je, ya. Sebab dia jazbah, dia tarik, tapi pengalaman dia tak ada. Dia tak pernah suluk, tak pernah jalan, dia tak ada pengalaman. Macam orang naik kapal terbang, tu pergi Mekah, ya, suruh jalan bawah dia tak biasa. Dia terus je buka-buka mata dah sampai. Kalau yang salib dia jalan masuk sana, pergi India sampai semua Pakistan, semua jalan sampai Mekah, mana dia jalan bawah dia tahu. Itu mana salib, dia berjalan seperingkat. Kalau jazbah sup dia terik tu, ya, naik aja terkejap mata dah sampai. Ya. Ada kawan kata anak pergi Kelantan sekelip mata je. Apa? Siang dia tak tidur, malam naik bar dia tidur buka mata sampai Kelantan. Wah, andal kau. Anak pergi Kelantan sekelip mata je, baru dia tidur. Naik je bar dia kejap mata buka bar sampai Kelantan. Kota baru. Dia jazbah buat sendiri kan. Dan arti majzub itu orang yang diambil. Apa makna ambil? Ditarik, disentap kalbi dia. Sebab kita minta lah, ya Allah Ta'ala tarik. Biar Tuhan tarik habis tuan, penyamun, penyangak kan, perompak menjadi wali kan, ya. Kalau tak ada tarikan dia, mengkil kita buat ibadah, berbusing. Sebab tak ada jazbah. Dia mesti ada jazbah lah. Dengan terkejut daripada dirinya, ya. Dan tiada talqin daripada gurunya, dan tiada dengan ijazah masyayikh. Itu jazbah dipanggil qabla suluk, ya, jazbah qabla suluk. Ada pada dalam suluk dia beramal, dia berzikir, pum dia tarik. Itu jazbah ba'da suluk. Setelah dia menjalani baru dia dapat jazbah. Syahadan bahawasanya makam inilah dipanggil natijatus suluk dan samarahnya, ya, buah di kehasilan. Artinya jadi daripada orang yang salik dan buahnya, ya, orang salik. Apa dia? Jazbah, tarikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan Maha mengetahui akan batin hati kita. Bila kita bersungguh-sungguh ke arah dia, dia akan tarik. Ya, dia ada jazbah bentuk, ya, maknanya makrifat yang tinggi lah. Ada jazbah dalam bentuk, maknanya akhlak. Pada ke jazbah, dia masuk suluk dia, dalam kalbi dia hubud dunia melekat. Ya, cukup banyak lagi, macam-macam. Bila dia suluk pak, bila lapor warid, dia kata tak ada rasa apa tuan, sifat-sifat nak dunia tak nak lagi dah, tamak. Itu jazbah, tuan tarik tu. Tuan tarik sifat kotor, dia buang. Ya, lalai tu dia buang, tak nampak dia je, perasan dia je, ya, sedap dengan dia, tu semua jazbah dapat. Tu tuan tarik sifat-sifat kotor, dia bubur sifat. Dan sentapan akhir kali makrifat dia tajalli terus, lenyap lain dengan dia je. Dengan nur yang tuan jumpa kan. Habis. Tu penting suluk pun ni. Dah daftar suluk belum? Masuk suluk lah kan, baru kita boleh proses. Ni doktor bagi obat, satu hari makan 3 kali. Dia ambil botol obat, dia baca satu hari makan 3 kali, satu hari makan 3 kali, petang, malam, tengah hari. Bukan obat tak buka. Habis dia pergi jumpa doktor, tak baik. Doktor kata kau buka obat, tak buka pada otak kau je. Buka dah botol obat tu, telan. Kan? Mana kau belajar ni gini habis obat tak telan, mana nak baik kan. Tu asbab masuk boleh tahu kan. Bab jalan ni semua natijah. Yang kita bentang ni natijatus suluk, ya, natijah orang yang berjalan. Tuan bukakan. Baru ulama tulis nakalkan supaya kita jangan terkeliru. Dua-dua kena ada. Belajar kena ada, berjalan kena ada. Ada setengah tu dia zikir, dia tak nak belajar pun babah juga. Kan perjalanan tak tahu, dia babah-babah dia kata dah sampai. Ya, kata mana kedai mana dia sampai tak tahu. Macam-macam hal ni. Dan arti salik ialah orang yang bersungguh-sungguh, ia ijtihadnya berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan riadah. Itu panggil salik. Salik mana jalan. Ya, bila berjalan, ya, orang berjalan kena berjalan kan, kaki dia kena gerak berjalan. Itulah dia riadah. Riadah akan nafsu dia, seperingkat ke seperingkat. Kemudian ijazah akan dia oleh syekhnya. Dia akan cari syekh, mengambil bai'ah yang ada
sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, sebab limpahan faid itu penting daripada atas ni. Sebab dalam tarekat dia ada satu kaedah taraki, yang tidak ada orang yang tak ada tarekat. Tarekat dia beramalnya tu kan. Di tarekat dia ada taraki, peningkatan tu ada. Kepadanya dengan tiada cedera ia pada mengerjakan akan dia. Ia adabnya, caranya, semua tu yang dibuat, diatur oleh masyayikh, diikut dengan betul. Ya, dan tiada menyalahi ia akan barang yang disuruhnya akan dia oleh gurunya daripada segala ibadat dan lainnya. Ikut betul, insya-Allah terbuka. Adalah pembukaan. Betul, anda jamin, dah janji kan? Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh jalan kami buka. Habis. Dan arti arif ialah orang yang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal hamba-Nya dengan pengenalan yang sebenar, ya. Lagi dapat ia membezakan antara khalik dan makhluk. Ini peringkat basic. Dan musyahadah, ini peringkat muntahi. Peringkat basic dia mengenal, ya, makhluk dengan khalik dia beza. Itu perlu ilmu seludin. Maknanya arif juga, tapi arif peringkat syariat. Ini dikendaki peringkat hakikat ialah musyahadah. Mana ru'yatul basariyah, pandangan dalam, daripada qalbi sir sampai ke atas akan segala yang tersebut itu. Dan makam inilah makam yang pertama daripada makam arifin, yang menyampaikan ia kepada makam yang di atas, iaitu makam tauhidul asma, ya, iaitu makam yang kedua daripada segala makam arifin. Daripada af'al, daripada asma, asma daripada sifat, daripada sifat pun daripada zat. Itu maknanya mengenal dengan cara musyahadah. Ya, sebab selagi tidak musyahadah, selagi itu kedudukan qalbi takkan bersih. Ya. Wa ma hadamal abdu lam yushid awsaf rabbil azimah la yumkinu an yakhruja min awsafi nafsi allaima khurujan kullian. Selama hamba itu tidak masuk dalam musyahadah ke Tuhan dia, selama itu dia takkan dapat bersihkan qalbi dia. Ya, sebab kotornya qalbi sebab memandang diri. Dan musyahadah dia membakar pandangan diri. Dia stop terbuka dengan Tuhan habis. Ya, terbakar pandangan diri itu, hilang, lenyap. Di situ bila terbakar pandangan diri, ru'atun nafs tak berlaku, di mana nak datang penyakit? Dia tak datang habis. Dia punya tunjang dah diabut. Tunjang, akar tunjang segala penyakit qalbi kita ialah ru'yatun nafs, memandang akan diri. Itu dimatikan dengan la haula wala quwata illa billah. Tu ada dalam tembakan zikir. Bila kita tembak tu, nampak kebesaran dia, maka hilang kebesaran makhluk. Nampak kudrat dia, hilang kudrat makhluk. Nampak wujud dia, hilang wujud makhluk. Itu sebenar. Ya, itu. Kemudian al-faslu tsani fi bayani tauhidil asma. Pasal kedua menyatakan tauhid asma, artinya mengesakan Allah Taala pada segala nama dia. Iaitu mengesakan yang dinamakan. Apa dinamakan? Musamma. Musamma itu panggil zat. Syahdan, satu perkara yang disaksikan benar. Itu mana syahdan? Kata syahdan apa benda? Oh, ingat Syahidan Kasim ke? Syahdan mungkin. Syahdan mana satu perkara yang disaksikan kebenarannya. Bermula kaifiat, cara mengesakan Allah Ta'ala pada segala asma, segala nama. Ismun satu, isma dua, asma jamak dia, segala nama. Iaitu seperti bahawa engkau pandang. Pandang dengan apa? Ya, bil qalbi, ay qalban, dengan mata dalam. Sebab pandang sini bukan mata luar. Mata luar tidak layak untuk mengenal secara zauq, tak layak. Mata luar dipandang makhluk. Al-basar la yara illa al-khalaq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk. Mata dalam tak dipandang Tuhan dia. Tapi pandang bukan pandang macam ni. Pandang dengan mana syuhud sini, tengok ni. Seperti bahawa engkau pandang dengan mata kepalamu dan engkau syuhud dengan mata hatimu. Sebab tu kena serentak. Ya, mata luar buka, mata dalam jangan tak buka. Kalau dia buka mata luar saja, mata dalam dia tak buka, babas jawab dia. Confirm babasnya. Sebab tu tak boleh tak buka. Mata luar buka, mata dalam kena buka. Baru dia seiring. Ya, serentak dia menyaksikan zahir dengan makhluk, batin dia dengan Tuhan dia. Baru dia jangan selamat. Tapi kalau tidak, dan kebanyakan kita buka mata luar je lah. Tengok makhluk, mata dalam dah tak terbuka. Itu yang bahaya. Ada satu makhluk di akhir zaman, dia ada mata sebelah. Apa nama dia? Dajjal kan. Ya, kalau kita buka macam tu, macam Dajjal punya pandang dia, sebelah dia tengok dia. Dia nampak dunia, dia nampak makhluk, Tuhan dia tak nampak. Allah. Dan syuhud dengan mata hatimu.
Ya, bahawasanya segala asma itu sekaliannya kembali pada asma'ullah. Segala nama tu kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya apa? Ini faham. Yakni mana dikendaki musannif tadi, segala yang bernama. Teman, segala bernama apa? Zat dia lah. Dalam alam ini sekaliannya dipanggil mazhar asma Allah taala. Mazhar mana tempat kezahiran nama dia. Ya, tempat zahir. Apa tempat zahir? Cermin. Mana semua makhluk ni cermin bagi asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan dapat rezeki, dia tajali nama apa tu? Ar-Razzaq. Tu nama dia Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Bagi lebih sikit nampak tu Al-Basit, nama dia juga. Ya. Itu dia. Dia tarik bukan, itu nama dia juga Al-Qabid. Ya, tengah pam dia sentak balik. Jadi muflis terus. Itu Qabid. Semua ada. 99 asma Tuhan Tuhan tayangkan dalam setiap saat. Setiap saat ni pandang asma dia semua dia. Ya. Dalam alam ini sekaliannya mazhar. Apa mazhar? Mahaluz zuhur. Tempat zahir. Ya, nisbah zuhur. Dia orang tanya makam Muhammadiyah. Dia kata Muhammad itu Tuhan. Bukan tu maksud dia. Orang dulu cakap ringkas. Dia makam, ya, Ahadiyah, makam Muhammadiyah, bukan makam insan. Itu makam, ta'rif, istilah dalam martabat 7 tu. Temu istilah, bukan diri Nabi Muhammad tu. Kau ni silap faham. Jadi silap faham lah Nabi diri Muhammad pula dia kata Tuhan. Kita pun Tuhan juga tak payah mayang. Otak ni. Situ begini, banyak yang sesat. Sebab kalam tu kena faham, kalam-kalam sufi. Dia isyarat banyak. Kemudian ada istilah-istilah dia. Ya, martabat-martabat kena faham. Bukan diri Nabi SAW ni, makam tu. Dia panggil mazhar, tempat zuhur. Iaitu menuntut ia akan wujud. Ya, yang ini bersama dalam alam ini sekaliannya mazhar asma. Tempat zahir memandang asma Tuhan itu menuntut ia akan wujud musamma. Musamma apa? Zat. Ada nama, adalah zat. Zaid, nama. Ya, maka Zaid tunjuk pada apa? Benda syakhs, diri dia lah. Ya, seorang yang dinamakan dia dengan Zaid. Allah itu nama. Dia tunjuk pada apa? Zat wajibul wujud, zat yang wajib boleh ada, lain laisa kamitslihi syai'. Maka tiada yang maujud pada hakikat. Ada dikait tu. Maujud pada hakikat. Mana ada wujud bukan hakikat, dipanggil apa? Majaz. Lawan hakikat majaz. Mana sandar. Ya, sandar. Maka yang sandar kita tak nak. Ya, guru sandaran nak, dengan guru tetap mana nak? Pandai nak tetap. Ini sandar-sandar kita nak, kita yang hakiki. Ya, maujud yang hakiki pada hakikat. Mana wujud dia tu hakiki, asli dia Tuhan je lah. Yang lain semua majaz, sandar wujud, asal tak ada kemudian baru dia ada kan. Wujud tu kita tak nak. Mana wujud yang sebenar. Tiada yang maujud pada hakikat, hanya Allah Ta'ala sendiri, tunggal juga, ahad. Ya, tidak bertantum dengan siapa pun. Habis. Dan wujud segala alam ini dipanggil khayal. Apa nama khayal? Benda tak ada hakikat. Mana khayalan kan ada hakikat, khayal. Macam tu letak dia. Dan waham, wahmun, maknanya sangkaan saja. Yang ni banyak kita terhijab. Maka adakah syai'un mislu waham. Dia satu benda yang menarik kamu seumpama waham. Apa dia waham? Seolah-olah makhluk ni boleh memberi manfaat. Seolah-olah makhluk ni boleh memberi mudarat. Sedangkan an-nafi' tu nama Tuhan. Kan? Nafi' tu ismun minal asma'. Satu nama daripada nama Ta'ala ialah an-nafi', yang memberi manfaat. Apa pasal pula kita panggil orang makhluk boleh memberi manfaat? Ya, hakiki sebenarnya memberi manfaat ialah Allah Ta'ala. Yang lain tu semua bayangan dia. Ya, itu nafi'. Al-mudar, ad-dar, mana yang memberi mudarat, dia juga. Jadi kita fahamkan sangka-sangka seolah makhluk beri mudarat, makhluk beri manfaat, dah hati dekat makhluk. Dia takut ke makhluk, bimbang ke makhluk, jack makhluk kan, supaya makhluk pergi ke dia, dia nampak dah terpadam dengan Tuhan, hijab. Ya, Tuhan. Sebab dia kena bantai balik dengan apa? Zikir dengan banyak. Ya. Zikir pula pilih tempat sunyi, kita jangan dia. Bos sedap. Ni zikir kat rumah boleh terik 1000 dah, kita keling pula.
tak nak menguit lagi ke dapur nak macam-macam. Ni masuk ke kelambu snap betul. Snap pergi. Baru sedap pergi kan. Yang dah sampai lagi merasa sedap. Yang baru nak sampai sedap mendayung kan, baru sedap. Tapi betul-betul masuk syarat di dalam suluk kena melantaikan diri. Kena rasa kita paling hina, kita paling fakir. Jangan kata tak kan tak boleh pusing sikit. Kau pusing dalam kelambu. Air putus tali kelambu sikit tak habis kan. Dia berbolut dalam tu kan. Maka sebab itulah kembali segala asma itu kepada yang maujud, iaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Segala asma ditunjuk pada musamma. Musamma semua kembali pada apa? Asal dia kepada apa? Pada zat yang dijadikan. Siapa penjadi dia? Allah taala. Akhirnya kembali pada dia balik. Ya, tu mana semua minallah habis. Dah pandang daripada dia, ya, karamlah ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah punca tempat kelazatan dia dengan Tuhan dia. Dan wujud Allah Ta'ala itu qaim pada segala asma. Mana wujud Allah Ta'ala itu qaimun, berdiri ia pada segala nama tu. Mana apa? Segala nama tu menunjukkan akan zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ya, sebab asma isim, dia menunjuk pada musamma. Ya, mana yang dipernamakan ialah zat. Itu dia. Dan zahir ia dengan dia itu satu jua. Ya, iaitu bahawasanya segala asya itu kezahirannya dan kenyataannya bagi zat yang satu jua. Mana zahir segala-gala semua itu adalah menunjukkan bagi satu saja, itu zat Allah Ta'ala yang wajib al-wujud. Dan yang zahir dengan segala asya itu satu jua daripada tiada ittihad dan tiada hulul. Ya, dia tidak ada ittihad. Apa makna ittihad? Bersatu. Hulul makna bertempat. Ya, Tuhan bukan begitu. Ya, Tuhan dengan kita tidak bercerai. Habis bersatu, tidak juga. Tidak bercerai makna lain, tidak bersatu makna lain. Tidak bercerai dengan makna kita tak terlepas dari takluk dia. Ya, kita sentiasa dari dia kan. Bergerak semua dengan dia, kudrat, iradat, ilmu mana boleh lepas. Kalau Tuhan putus madat satu saat, mati kita kan. Terbaring kita habis. Itu makna tak bercerai, bersatu. Tak bercerai. Kalau bersatu, ittihad tu bukan. Tak layak mana zat yang penuh dengan kehinaan ni nak bersatu dengan zat yang maha sempurna. Zat yang wajib al-wujud dengan zat yang mungkin al-wujud, dia tak boleh bersatu. Sebab lain hakikat. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada demikian itu. Mana ta'ala Allahu uluan kabirah. Maha suci Tuhan daripada demikian itu. Mana hulul, yang telah bertempat. Ittihad adalah bersatu. Itu semua sifat makhluk yang tak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu sebagai tinggi yang amat besar. Sebab pun dibuat misal oleh setengah daripada segala arif billah kerana menghampirkan pada faham jua. Ya, dia buat misal-misal tu nak pergi nak faham je, bayang dengan punya bayang macam tu jelah. Pada hakikat Tuhan macam-macam bayang kita tu. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha suci dan maha tinggi, ya, daripada serupa dengan makhluk. Tak ada jalan sikit pun keserupaan dia, zat yang maha sempurna. Seperti yang dimisalkan itu, iaitu seperti apa? Kaca yang tertulis. Kaca yang digambar, yang bertulis dalam tu. Ya, setengahnya merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau. Ya, maka dihantarkan akan dia pada antara bumi dan cahaya benderang matahari. Terletak kaca tu kan. Maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu tertulis pada bumi. Cahaya sak nampak kat bumi. Dia pukul kat sana, dia pancaran sana. Jadi maknanya cahaya daripada matahari kita nampak di bumi. Dengan apa? Cermin yang ada tadi. Cermin tu tembak sana. Ya, jadi maknanya kita ni ibarat cermin yang menerima pancaran dia. Maka padahal benderang cahaya matahari itu tiada berpindah, ya, ia kepadanya, dan tiada bercerai ia daripada zat matahari. Dia tak berpindah, dia bercerai pun tidak juga, cahaya dekat sana lah. Itu dia punya apa dipanggil pemisalan dia. Serta demikian itu zahir ia dengan segala sifat sekaliannya. Dalam cermin nampak sebiji matahari, ya, tapi matahari dan cermin tu matahari je. Bukan, tapi dia tidak lain daripada matahari. Kita tengok gambar kita cermin, dalam cermin tu bukan kita, tapi tidak lain dari kita.
Oh pening kepala pula. Bukan kita pada hakikat batu gambau, bukan kita. Tapi dia tidak menterjemahkan lain daripada kita. Tak ada kita tengok dalam cermin rupa beruk kan. Aku ni lain beruk pula dalam lain tak. Mana yang ditayangkan tu lah dia. Maknanya apa? Tidak berubah, tidak berpisah, tu maksudnya antara dia dengan kita. Ya. Bicarakan olehmu akan misalnya dengan bicara yang sempurna, tilik betul-betul. Ya. Mudah-mudahan mengasihani Allah Ta'ala akan dikau. Pada barang yang engkau dapat akan dia muafakat ia bagi barang yang kami misalkan akan dia itu. Maknanya apa? Ringkas dia. Semua ni panggil mazhar lah, cermin untuk memandang akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cermin tadi kita pandang dengan mata zahir, maka yang kita pandang dalam ialah mata batin, iaitu syuhud dan musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila nak musyahadah dia kena lalu murakabah kan? Dan nak murakabah dia kena bersih cermin bawah, dan cermin dia kena lap. Banyak cerita tu yang kita susun, ulama susun daripada peringkat-peringkat lataib semua susun naik ke atas. Ya, susun cantik. Nak masuk rumah kita bentik api kan, biar terang. Dah terang tu bentik api, itulah kita tembak lataib dia ada sampai dia cahaya lataib tu memancar. Ya, sampai dia rasa nampak nur dan lain tenggelam. Oh dia nampak dia boleh jalan. Dah terang, lah kita boleh apa? Boleh menyapu. Ya, kita buat nafi wal isbat. Kemudian boleh duduk ukuf qalbi. Lepas itu bawa dia sedap memandang dari had, bawa dia pergi pada muraqabah dan seterusnya. Itu singkat peringkat penyusunan. Ya. Kemudian setelah itu, hai segala saudaraku yang arif, jikalau sudah hasil bagimu makam ini, kemudian maka tajalli hak ta'ala atasmu daripada menselang-selangkan daripada dinding mazhar dengan dua isim, ya Tuan tajallikan, yang menunjukkan keduanya akan dikau atas binasa segala mazhar. Ya, iaitulah dia menghapuskan pandangan kalbi kita kepada mazhar. Itu dalam diri yang dipanggil ahadiyah, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala itu tunggal, memandang akan ketunggangan Allah Ta'ala. Sebab dalam makrifat dia akan membuang segala yang lain. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Selagi kita pandang ada ma'ah dengan lain, pandangan kita tu masih ada waham. Dia nak buang segala waham. Ya, maknanya betul-betul dia dengan Allah Ta'ala. Kana Allah, ya Allahu wa huwa ma'akum. Allah Ta'ala serta kamu. Mana kita tak terlepas daripada dia. Allah. Dengan dua isim yang menunjukkan keduanya akan dikau binasa segala mazhar. Ya. Dan kata Syekhuna Al-alimu allamah An-narun mukhriqah. Dahsyat ni. Api yang membakar rencana, dibakar segala pandangan makhluk. Allah. Maulana Asy-Syaikh Abdullah Ibn Al-Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri rahimahullah daran syarah wirid sahur. Kita ada syarah wirid sahur. Apa dia kata dalam tu? Apabila tajalli, suan tajalli kan dibukakan dengan asma'nya zahir atas hambanya, ya, mana terang atas hamba dia, mana dengan pancaran tajalli asma' dia. Dan saya melihat ia akan segala akuan itu sekaliannya dari hak Ta'ala. Dia akan mengalami satu keadaan, semua akuan, mana akuan makhluk ni lah. Akuan jangan daripada kaunin. Kaun mana makhluk. Itu istilah sufi dia banyak guna lepas tu. Sekaliannya dari hak Ta'ala. Artinya daripada sekira-kira zahir akuan itu dengan dia, dan berdiri akuan itu dengan qayyumnya. Mana sekali zahir akuan dengan dia, pada pihak zuhur dengan dia, tak lepas. Kemudian pihak qayyum yang mendiri, mengawal, mengejas semua, dia juga, dan kekal. Di situ kita pandang sampai nampak, kan? Letakkan dengan zikir sampai terang. Dan bahawasanya tiada bagi akuan itu wujud sendiri. Mana semua makhluk wujud dia apa? Bighairih. Adapun wujud Allah Ta'ala binafsih. Itu beza dia.
Qiyamuhu binafsi. Kita qiyamuhu bi ghairi. Berdiri ada kita dengan yang lain. Siapa yang lain? Huwallahu ta'ala. Dan wujud sendiri dan lagi tiada kuasa ia pada membezakan antara suatu daripada segala akuan ini. Artinya daripada sekira-kira bahawasanya akuan mana makhluk ini sekaliannya makhluk Allah Ta'ala, yakni dipanggil mazharnya, cerminnya, ya, dan tempat bersandar kepadanya. Itu Allah Ta'ala. Jangan lagi memandang ia akan Allah Ta'ala yang hakikat bagi segala akuan ini. Seperti firman yang maha tinggi, fa'ainama tuwallu fasammah wajhullah. Apa makna wajhullah? Ay wajhut tajalli akan Allah Ta'ala, ya. Fa'ainama tuwallu, barang di mana ada kamu, barang di mana kamu berhadap, mana tuwallu, ada kamu, mana kamu berhadap kamu, fasamma, maka di sana wajhullah, maka adalah di sana wujud Allah Ta'ala. Mana wajah Allah, mana kewujudan Allah Ta'ala. Di mana saja kita pandang, di sana ada tajalli kewujudan Tuhan. Itu dipanggil sama, dipanggil wajhullah, ay wajhut tajalli, wajah pentajalian. Di mana saja kita pandang, semua itu mentajalikan akan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pandang 360 darjah, darat, laut, atas, bawah, ya, kiri kanan, pokok, kayu, kayan, ya, lautan, daratan, langit, bumi. Yang paling dekat diri kita sendiri. Semua itu dipanggil mentajalikan akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita pandang dia pada makhluk, tak nampak dia, dalam tak terbuka, mana kita sudah mahjub, terdinding. Ya, orang tu dah orang mahjub, mana terdinding dengan Allah Ta'ala dengan asar. Tapi kalau auliat dibuka, sebab kita minta Allah Ta'ala terbuka. Sebab ni tahu je, ni makam apa dia panggil ni, Muraqabah Ahadiyah, ya. Dan Naqsyaband dipanggil Muraqabah Ahadiyah, mana keadaan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tiap-tiap yang kita pandang akan nampak. Semua yang kita nampak al-manzum, cermin, dia akan nampak terang keesaan Allah. Sebab apa? Sebab kalau tak esa, tak boleh ada semua ni, ya. Kalau tidak esa, tidak boleh ada satu makhluk pun. Kat mana dia panggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan, ya. Sebab kalau sekiranya tidak esa, saya dia berbilang. Bila berbilang, batal makna ketuhanan. Kena pandang itu. Kalau berbilang, batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan apa? Berhajat yang lain semua kepada dia. Bila berhajat semua kepada dia, tak boleh lepas. Kalau satu zarah dia ada benda, lepas dia Tuhan, dia tak berkait dengan Tuhan, batal makna ketuhanan. Dan benda ini akan rosak makna ini. Tawajuh semua makhluk kepada Tuhan secara menyeluruh akan rosak bila ada dua. Bila ada dua, satu jadi langit, satu jadi bumi, misalnya kan. Yang jadi langit, bumi tak buat. Yang jadi bumi, langit, dia tak buat. Sedangkan dia dakwa Tuhan, ada benda terlepas dari dia, batal. Batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan mesti semua terikat dengan dia, tak boleh lepas walau satu zarah pun. Maka ini menuntut supaya ia tunggal, ya. Itu dipanggil, di mana saja kita pandang sama wajhullah, ya, wajah tajalli akan nampak apa? Keesaan Allah. Bila esa kita panggil ahad, tunggal. Sebab dia panggil kat sini muraqabah ahadiyah, ya. Kita murakabahkan ketunggalan Allah Ta'ala dalam setiap yang kita lihat. Kita lihat semua nampak ahad. Mana saja kita lihat, langit semua nampak tunggalnya dia. Sebab kalau tak tunggal, takkan ada segala makhluk. Sebab apa? Kalau tak tunggal, berbilang. Bila berbilang, batal makna ketuhanan, ya. Sebab tidak umum takluk. Dah dua dah pecah. Sebab tak boleh, dia mesti wahid, mesti tunggal, ya. Bila dia tunggal, itu menandakan ketunggalan. Jadi diletakkan sini murakabah ahadiyah, memandang keesaan Allah dalam, ya, dipanggil wajhut tajalli, wajah pentajalian semuanya, ya. Kita tengok pokok terang, nampak tunggalnya Allah, esanya dia. Tengok langit terang, nampak keesaan Allah segala-gala. Dan paling dekat diri kita sendiri,
Ya, kita akan nampak terang benderang ketunggalan wahdaniyatullah. Ya, keesaan Allah Taala yang maha dahsyat. Itu kena pandang selalu sampai dia lekat. Ya, dalam enjin jalan. Dia ni pandang musyawarah dalam enjin jalan. Jangan putus. Allah, Allah. Dia dan baru ditamkin. Dan pada lazat tap dimantap, kita bergerak. Ya, kita diam di jalan. Habis itu ya. Yang ni barang ke mana engkau hadapkan akan muka kamu, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, mana hadap ke mana pun. Dan juga hati kamu, muka yang batin, iaitu rohmu. Ya, kita hadapkan zahir dan roh yang batin akan dan ataupun akal kamu, itu peringkat bawah sikit. Adalah di sana wujud Allah Ta'ala. Di sana dipanggil apa? Wajah yang menunjuk akan wujud Allah Ta'ala. Dia panggil wajhut tajalli, wajah pentajalian wujud Allah SWT. Mana sangka dia semua tu dalil syai' yadullu ala wujudih. Semua yang kita lihat ni panggil syai'un yadullu ala wujudih. Satu yang menunjuk kata kewujudan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya, maka nampaklah kita dengan akal bila kita berfikir. Maka nampak dengan syuhud bila dia riyadhah dan mujahadah. Itu je beza dia. Bila riyadhah dan mujahadah, dia akan bawa kepada makna syuhud. Sebab dia pandang. Bila yang lain kita dah buang mujahadah, latih membuang, maka dia akan dapat cara rasa pula dengan Tuhan. Itu lagi tinggi. Ya. Syahadan. Ketika itulah terkadang keluar syatah. Apa syatah? Keterlatahan. Iaitu suara terlatah. Daripada lidah hamba yang mengeluarkan perkataan yang tiada ada reda oleh syarak. Maka iaitu bahawa musyahadah bahaya. Maka itulah dipanggil bahaya musyahadah. Itu apa? Kerana terdinding daripada memandang akuan. Ya. Itu dipanggil satu daripada apa tu? Reda tinta syarak yang bahaya. Pasti musyahadah. Maksudnya dengan syarak kalau tak dikawal tu, kalau dia orang tu apa? Berlaku syatah. Kalau tak kuat. Sebab tu kalau tengok dalam doa Sidi Ahmad Idris, dia minta pembukaan yang selamat. Pembukaan tapi selamat, tak ada syatah. Ya, kerana macam halat di syatah tak berlaku. Ma fi jubati ilallah. Tak ada dalam jubah aku melainkan Allah. Sudah. Kata Tuhan duduk dalam jubah dia. Dia bukan maksud begitu. Dia bercakap dalam keadaan karam. Ya, dia nampak satu saja. Sebab ittihad segi usuluddin dia tinggi, segi usuluddin kufur. Kalau ittihad segi tasawuf dia tinggi. Ya, makam ittihad. Apa makna ittihad? Ittihad syuhud. Kalau usuluddin ittihad pada i'tikad. I'tikad makhluk untuk satu tu kafir. Tapi syuhud, ittihad syuhud orang sufi itu tinggi. Sebab dia menyatukan syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Mandang satu dalam banyak, banyak dalam satu. Maknanya nampak satu. Itu maksud dia. Itu tinggi. Ya. Maka bila tak terkawalkan terlancar mulut. Dah tidak ada yang jubah aku melainkan Allah. Maknanya aku jubah aku semua tu dalam tasarruf Allah Ta'ala. Bukan Tuhan duduk situ. Ya. Tasarruf dia. Semua dalam urusan dia. Ya. Dia yang mengatur. Allahu yudabbir samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Semua. Inilah kerana terdinding ia daripada memandang akuan. Bila dia terdinding kalbi dia keperasanan makhluk, maka kadang terlancar tu sab dengan dia, dengan Tuhan. Tapi bukan itu maksud. Sebab tu dalam benda-benda macam ni kita kena tanya maksud. Ya, lebih kalang-kalang sufi yang tinggi-tinggi kena tanya apa maksud. Sebab dia ada mustalah dia diterangkan maksud ini macam ni, maksudnya macam ni, supaya jangan diambil kesempatan atas kekeliruan oleh orang yang menaja ajaran sesat. Ajaran sesat kat sini dia ambil. Ya, tapi dia pusing kot lain. Iaitu kerana terdinding ia daripada memandang akuan. Bila kalbi dia mahjub anil akuan, dia maftuh ilallah, dia dibuka dengan Tuhan. Tapi kalau dia terhijab dengan Tuhan, nabilah dia dikuda oleh makhluk. Dengan sebab memandang wujudullah yang mutlak. Kalbi kita bila kita pasang untuk pandang wujud mutlak yang tidak ada zat yang tak serupa dengan makhluk, terfokus, Masya Allah, dahsyat. Dan dia akan ada terasa tu, kebesaran keagungan Tuhan yang menyebabkan cahaya dia menutup akan pandangan kepada makhluk. Ketika kita lagi lazat ia dengan Tuhannya. Allah 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 maja'allah.
Inilah kerana terdinding ia daripada memandang akuan, memandang makhluk. Ini dengan apa? Sebab memandang wujud Allah Ta'ala yang mutlak. Mana pemandangan dia tadi dalam, bila tepat, dia akan beri natijah dia apa? Tertutup pandangan kepada makhluk. Akan tertutup kan? Sebab nur memandang kepada wujud mutlak tu kuat. Buka sikit, ini dah tertutup yang lain. Kadang-kadang terlatah pun dia tak boleh kontrol, terlepas. Sebab apa? Min syiddatih, syiddah. Mana hadis dia? Ada nas dia. Tu ada dalam hadis ada. Membuka dalam Riyadhus Salihin dalam babut taubah. Ya, Allah Ta'ala menerima taubat hamba dia. Hamba dia buat dosa, tiba-tiba dia bertaubat. Maka Allah Ta'ala punya gembira, tapi bukan gembira sifat hati tu. Mana iradatul ihsan maknanya. Lebih daripada seorang, ni nak bagi minum tak ni? Buka. Mana lebih daripada seorang yang berjalan di padang pasir. Dia berjalan padang pasir kan, tiba-tiba padang pasir maklum lah kan, macam tengah laut. Oh, anda jadi atas unta dia atau kuda dia ada bekalan air, bekalan makanan dan sebagainya. Ya, tiba-tiba dia letih, dia pun rehat tengah padang pasir ni. Dia rehat sebatang pokok dia jumpa. Dia pun tertidur. Dia buka je mata, unta dia hilang, kuda dia hilang. Dia cari puas dah. Ya, tak dapat. Dia rasa dia mati dah. Orang pasir tak tahulah tekaknya terbakar kena air kan. Kita kadang aircon pun nak minum air. Habis. Jadi bila dia cuaca tak boleh, dia rasa dia mati dah. Jangan dia kata kalau aku mati, biar aku mati kat pokok ni. Ya. Nanti orang lalu pun orang dapat orang jumpa kan. Dia pun bersandar balik kat pokok. Dia bersandar tertidur. Dia buka mata, kuda di depan mata dia. Kuda di depan mata dia. Wah, itu dia punya gembira tu tak ni. Dia punya syiddah kuat sangat, gembira sampai dia bercakap syatah. Jadi dia terlatah. Dia tak perasan tu. Alhamdulillah anta abdi wa ana rabbi dia. Terbalik. Ya Allah, engkau lah hamba ku, ya Allah, akulah Tuhanmu, ya Allah. Dia tak perasan dia cakap tu. Dia terbalik. Dia kata dia pula Tuhan. Bukan tu sebenarnya, itu terlatah. Sebab apa? Syiddah. Terlampau seronok, kalam dia tak perasan. Itu mendapat seronok sikit dengan Tuhan dan pada buka lebih lagi dan tu. Sebab kadang dalam sidi amat dia minta dapat benda ni serta ada kawalan supaya jangan sampai terlatah. Sebab bila terlatah kadang-kadang sebabkan orang awam kurang faham. Dan dia kata sesat macam-macam. Padahal orang tu dalam keadaan lain. Ya, syarak pun takkan letakkan hukum bila orang zawalul akli. Akal dihilang, syarak tak letak orang. Ya, orang mabuk sebab nak semayang, nak bersumi, mesti akil berakal. Orang dalam ni kadang inrimasul akli. Akal dia terselam dengan nur musyahadah. Syut kuat sangat. Itu dah dia tak boleh ambil hukum macam tu. Ya, sebab dia dalam keadaan terlatah. Rufi al-kalam anis salas. Dia angkat kalam, tak ada kes Nabi kata. Bila orang tu tersalah, terlatah, terlupa, habis. Dengan sebab memandang ia akan hak kita ada dengan pandangan yang tepat rohani dia, maka iaitulah menjadikan hamba itu mengatakan tiada yang maujud dalam wujud ini melainkan wujud Allah Ta'ala aja. Nanti yang pening Ibn Taymiyah kata, apa tak ada ni, semua ada ni. Ini orang sufi ni dia khayal dia. Dia kata tak ada maujud melainkan dia. Sekarang yang ada berlambak dia pun tak ada. Ini semua kalam-kalam khayal ni. Kecuali kalau dia kata wujud yang hakiki sebenar, betul lah. Yang tu lah nak sufi pakai. Engkau yang khayal. Ya, engkau yang khayal, engkau tak pergi ambil faham sebenarnya. Ya. Sebab tu kalam-kalam orang kita jangan terkejar rat tentu pasal ya. Kecuali kita tanya apa maksud. Dipanggil dalam ilmu munazarah dipanggil tahrirul murad. Orang cakap begini kita tanya apa maksud tuan. Atau maksud baru kita bahas. Kalau maksud dia tak ada salah, tak ada apalah. Ya, kalau kita tak tahu maksud kita tentang, tiba-tiba dia kata saya bukan maksud macam tu, habis kita. Allah. Mana tadi? Seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Jaili, qaddasallahu sirrah, bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk,
dengan sebab memandang ia akan hak, itu Allah Ta'ala, maka itu menjadikan hamba itu mengatakan tiada yang mawjud di dalam wujud ini melainkan wujud Allah Ta'ala saja. Sebab ghalabatus syuhud dipanggil, ya, ghalabah kuat. Bermula yang demikian itu kerana adalah mabuknya dan ghaibnya seperti barang yang telah jatuh pada halaj, maka perkataan orang yang mabuk tidak boleh dipegang. Ya, bagi kita tersalah sebab dia tengah sakar, mabuk di dengar Ta'ala, maka kita ambil hukum kat dia, dan dia bercakap tu menunjukkan apa? Dia tengah ghalabah. Maka sebab itulah kata Sultanul Awliya Maulana Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, jikalau halat itu ada ia daripada masaku, nasaya aku ambil akan dia dengan tanganku. Aku tak bunuh dia, aku ambil dia. Aku pergi piara dia biar sampai dia sedar balik. Nasaya aku ambil akan dia dengan tanganku, yakni aku tegahkan akan orang yang hendak membunuh akan dia, intaha. Ya, tapi dia kena hukum bunuh. Bila pancung dia, darah dia keluar, Allah Allah, lagi dahsyat. Dan ya, darah dia sebati tu, ya, sebab dalam usuluddin mengadakan zikir sampai bersebati. Zikir kamu dengan darah daging kamu, itu maksudnya. Ya, sampai dia potong sap keluar darah. Allah Allah, tulisan kan. Dahsyat. Kita keluar RM habis. Kalau tak ada RM tak habis. Ya, ni darah dia keluar, Allah Allah Allah, dahsyat. Habis. Bermula yang pertama daripada dua isim. Dia kata dua isim dari apa tu? Ismul jami' dia panggil. Ya, yang menghimpunkan, iaitulah menghimpunkan bagi sekalian mazhar. Semua makhluk tu kita pandang ni sebagai cermin tadi, dihimpunkan dalam pandangan dia. Dipanggil apa? Syuhudul kasrah fil wahdah. Itu panggil. Ya, berlaku syuhudul kasrah fil wahdah. Yani pandang yang banyak pada yang satu. Ya. Murad dia apa? Sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala satu jua, tiada pada yang lain. Mana kembali pada yang satu. Dia pandang satu pokok buah durian tu, dikembali pada satu apa? Biji benih ni. Satu lagi dipandang terbalik. Dipandang biji benih, dia nampak yang banyak, akan keluar sebatang pokok yang ada dahan, ada ranting, ada daun, macam tu. Itu keadaan dia. Ya. Dan murad dia sekalian alam ini dari zat Allah. Apa dari zat Allah? Daripada ciptaan Allah Ta'ala. Jangan ambil daripada zat Allah makna cepisan daripada zat Tuhan, bukan tu. Bukan tu maksud dia. Ta'ala Allah uluan kabira, maha suci Tuhan daripada sedemikian. Satu jua, tiada daripada yang lain. Ya, kullum min indillah, katakan semua daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua daripada dua isim, seperti ini di mana mani' tadi jami'. Ini mani' artinya yang menegahkan dengan zatnya bagi segala mazhar. Ya, iaitu apa? Zahir ia dalam yang lainnya. Ya, bermula murad itu daripada zat Allah Ta'ala, jua terbit sekalian alam, tiada daripada yang lain. Itu dipanggil syuhudul wahdah fil kasrah. Ya, syuhudul wahdah fil kasrah, yakni pandang yang satu yang banyak daripada yang banyak. Dia pandang yang satu pada yang banyak. Mana dalam pokok tadi dia nampak biji benih. Dia pandang pokok durian, dia nampak situ apa? Sebiji. Ya, seulas. Sebiji lah. Bukan sebiji buah durian tu. Dalam tu biji kecil. Nampak? Itu asal dia. Ya, itu maksudnya. Dikembalikan balik kepada asal. Artinya daripada zat Allah Ta'ala jualah terbit sekalian alam. Mana semua ni adalah dari dia. Ya, dengan dia kepada dia. Habis. Minallah, dari dia. Sekarang billah, mana dengan dia? Apa dengan dia? Bi iradatihi wa qudratihi wa ilmihi. Semua dengan iradat dia, dengan ilmu dia, dengan kudrat, semua tak lepas. Walhasil semua ni adalah makhur, ya, dalam qahar Allah Ta'ala. Habis. Dan satu lagi, maka adalah hasilnya adalah dalalah dua isim. Dalalah, dilalah, dulalah boleh baca. Musallasatud dal. Dal boleh tasdid baca tiga. Dilalah, dalalah, dulalah. Mana menunjuk dua isim. Ada isim jami' dan mani'. Ya.
Tuan Haji Wahid dia kata zikir ya Mane zikir muallim. Ada satu hari cerita kan, ada orang tua kita, orang kenal kan, seorang saleh, Tuan Haji Mak dia, Tuan Haji Mak dia ke Suluk Kawung. Dia pergi rumah Tuan Haji Wahid, kita pun ada kali kan, hari raya. Jadi kebetulan dia punya motor pancit. Muallim kata ambil kunci lah, bawa kereta saya tu, kereta Austin lama kan. Haji Mak dia pun start kereta, tekan brek, nak berdiri tak boleh, brek tu tak berenyak. Dia kata macam mana orang tua ni bawa kereta. Ya, dia yang tenaga kuat tu kan tak berat. Ni macam maut dia jumpa muallim, tak boleh makan balik. Dah hari tu saya break. Ya, sepadi lagi nak belaga dah hari ni. Sikit lagi nak insiden kata dia. Kita hentak dengan dia Mane. Dia zikir yang Mane. Mane apa yang menegah. Pap. Ni wali-wali dia main isim ni kan. Dia main asma. Ya Mane yang menyekat. Ya. Kalau kita amal betul-betul, kita qasad. Apa saja jahat orang kita ya Mane. Ya, pum tuan blok tak ada apa. Allah. Maka adalah hasil dia adalah dilalah atau dulalah, dua isim ini terhimpun sekaliannya pada alam. Dua isim ini sentiasa dalam alam. Kita dapat, ada kala kita tersekat kan. Jami' dapat menghimpunkan, Mani' dia blok semua tu lah. Kita tersekat seorang tu daripada memandang hadrat Tuhan, tu dizahirkan Mani'. Kalau kat kita ya, kalau Jami' pula dia dapat menghimpunkan pandangan dengan Allah Ta'ala. Jami' macam-macam boleh tu, asma' Tuhan sentiasa ada tu. Terhimpun sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala, itu mana Jami'. Dan tertegar daripada lain, itu Mani'. Mana kewujudan Allah Ta'ala, kewujudan alam semua ni ya, dia Jami' yang menghimpunkan kepada dia. Mani' mana tak ada yang lain ya, yang lain tak boleh masuk campur, dia tersekat dalam urusan ini ya, sebab makhluk tidak berkelayakan dalam al-ijad wal-i'dam. Mengada dan meniada itu bukan kerja makhluk. Mani' Tuhan blok sebab dia tak ada kuasa ya. Itu dipandang banyak sudut dia pakai itu nama antara Mani' dengan Jami'. Mani' yang menyekat, menegah, Jami' yang menghimpunkan. Jadi antara himpunkan hati insan dengan makhluk itu panggil Jami'. Itu juga. Dan Tuhan himpun blok Mani', dia sekat hati kita daripada aulia, daripada lalai, sentiasa hati dengan Tuhan. Ada orang awam pula terbalik. Dengan Tuhan dia kata Mani' Tuhan blok dia ya. Dia dengan makhluk pula Tuhan Jami' kena habis jadi hamba makhluk ya? Macam-macam Tuhan boleh pusing tu hak dia semua. Dia yang mentasarruf segala. Kita minta yang itulah supaya kita sentiasa Jami' dengan dia dan Mani' dengan makhluk ya, bahawa dia akan dapat terbuka jalan makrifat yang sebenarnya dan tertegar daripada lain, yakni permulaan daripada Allah Ta'ala dan kesudahan pun kembali kepada Allah Ta'ala, seperti firman-Nya walillahil amru wa ilaihi turja'un. Walillah, dan bagi Ta'ala lah ya permulaan segala pekerjaan. Itu bagi alam amar, dia ada alam khalaq ya, itu urusan dia, dan kepadanya kembali mereka itu ya. Atau maknanya apa? Kita mentauhid Allah Ta'ala dari segi keperasanan supaya kalbi lagi terang dengan dia. Kemudian setelah itu wallahu a'lam. Qala ma'ali bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah hasil mana dalalah dua isim tu, Jami' dengan Mani' ya, itu tertegar daripada lainnya. Yang apa? Permulaan daripada Allah Ta'ala jua, kesudahan pun kembali kepada Ta'ala jua. Dalil ayat walillahil amr wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Dan bagi Allah Ta'ala lah juga permulaan segala perkara dan kepadanya kembali segala perkara. Dari dia kepada dia. Ya, setelah itu maka apabila engkau pandang bahawasanya yang murah itu daripada Allah Ta'ala jua, dan yang zahir pada hamba itu ialah mazhar isimnya ya, sifat pemurah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, zahir mazhar isimnya yang bernama Karim juga ya, itu mazhar bagi Karim yang pemurah. Dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seorang yang sabar, atau berikan dia sabar betul kan, diuji tak beranjak dia daripada kesakitan dan sebagainya, maka engkau syuhud, pandang
dan engkau pandang bahawasanya sabar itu daripada Allah Ta'ala. Yang kalimah ni lebih pada kitab, ya. Mana yang tak ada, bahawasanya sabar itu daripada Allah Ta'ala, mana Tuhan yang menjadikan dia sebagai golongan sabirin, orang yang sabar juga. Dan yang ada pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama apa? Sabur. Itu isim, nama Tuhan Sabur. Maka Ta'ala tajalli kepada hamba, dapat dia bersifat sabar, ya. Jadi maknanya apa? Apa yang ada pada kita, asma' kita menunjuk pada asma' Tuhan sebagai dalil. Kudrat kita menunjukkan adanya kudrat yang hakiki. Iradat kita menunjukkan ada iradat yang hakiki, yang sebenarnya. Kita punya bayangan saja. Dan pada hamba tu mazhar, mana mahadu zuhur, tempat zahir saja isim ni, yang bernama dengan sabur. Kerana Karim dan Sabur itu keduanya ismun, ismani, dua isim. Ismun mana nama Allah Ta'ala. Dan seperti demikian itulah tiap-tiap yang bernama, tiap-tiap yang mempunyai nama dengan barang nama ada ia, maka adalah sekalian itu engkau syuhud, ya, kita pandangkan. Alim, alim je kita tu pandang. Kita nampak orang alim besar, ya, kita nampak orang alim tu sebagai mazhar je, cermin. Sebenarnya sana ada sifat alim yang hakiki, wallahu ta'ala. Dan begitu seterusnya, ya. Barulah kita tak karam dengan makhluk, kita karam dengan Tuhan. Dipandang semua sifat nama, semua tu hak Tuhan, menunjuk kepada hak Tuhan. Dengan engkau pandang mazhar asma Allah Ta'ala jua, ya. Tu Syahadan, kata setengah daripada orang yang arif billah, tiada bagi Allah Ta'ala tu sifat yang berdiri kepadanya dan yang bertambah atasnya seperti segala sifat ma'ani, ya. Hanya senya yang ada ialah asma' jua, ya. Asma' jua mengambil dalil mereka dengan dua dalil. Satu daripadanya nakli, dan satu daripadanya itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiada datang dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat, dan hanya senya yang datang dalam Quran itu hadis ialah asma' jua. Seperti firman Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu, ya, beberapa nama yang baik, maka minta doalah kamu kepadanya dengan dia. Itu satu hujah mereka yang berpegang dengan pendapat. Tapi kalau ikut daripada segi bahasa, sifat terang dalam Quran, ya, innallaha sami'un basir. Apa makna sami'? Apa makna sami'? Zatun muttasib bis sam'i. Sama' tu kan sifat kan. Ini dipandang dari sudut ghalabatul syuhud dan dia memandang keasyikan, maka terhapus kepada pandangan sifat. Bukan makna menafikan sifat, tak. Itu ada perbahasan dia. Maka yang demikian itu menentukan Allah Ta'ala akan dirinya dengan nama jua, tiada bersifat. Dan lagi sabda Nabi SAW, innama tad'una man huwa sami'un basirun mutakallimun wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, dan hanya senya yang kamu seru itu Tuhan yang mendengar, lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata, ya, padahal ia serta kamu barang di mana ada kamu. Ini panggil murakabah apa? Ma'iyah. Diambil dari kalimah apa? Ma'ah. Dalam ayat lain pun banyak, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta. Jaga tu. Bila lapas serta kita dengan makhluk, maknanya dekat, berserta sekali. Tapi bila main dengan Tuhan, jangan pakai mana tu, pakai rosakkan. Sebab Tuhan mukhalafah, kan jaga. Allah Ta'ala tetap dasar dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawa. Dia tak sama dengan makhluk. Sifat zat tak layak. Zat yang bersifat kesempurnaan nak dipersamakan dengan zat makhluk yang penuh dengan sifat kekurangan. Tak ada jalan persamaan. Maka dia kena faham makna dia. Bila mana ma'ah, bukan ma'ah hissiyah. Ma'ah sini ma'ah maknawiyah. Makna ma'ah hissi macam dekat gini. Bila makna pada makna, maknanya apa? Kita dengan Tuhan serta
tak terlepas. Mana ada wujud makhluk yang terlepas tidak disertakan dengan ilmu Tuhan? Ada? Mana ada? Semua dalam takluk ilmu dia, inkishaf ilmu. Mana ada wujud makhluk seluruh termasuk diri kita yang terlepas daripada iradat Tuhan? Dia ada tapi tak sangkut paut iradat Tuhan. Ada? Maka semua ditaksis iradat, kudrat, iradat semua masuk atau makna ma'iyah. Kesertaan kita dengan Allah Ta'ala, takluk sifat tu. Maka benda tu dipandang. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum serta kamu. Ya, bita'alluqat dengan segala ta'alluq sifat dia tadi dengan kita. Ya. Aina ma kuntum, di barang mana berada kamu. Bukan barang mana berada Allah, jaga tu. Jangan kata Allah Ta'ala ada di mana-mana. Maut. Sudah bertempat pula. Ya, sudah jadi apa? Hulul. Sudah bertempat. Jadi macam Wahabi pula, tuan kat atas gitu. Kacau ini. Ya, mana berada di mana-mana, di mana jauh, di mana kita berada, kita terikat dengan dia. Ya, keterikatan itu nak dipandang sebagai ma'iyah, kesertaan. Ya. Kita bergerak semua dengan tasis serta dengan iradat Tuhan, ta'aluk iradat, ilmu, hayat, ya, semua sekali lah. Itu makna sebab ma'ah. Jadi persoalan dia, kalau sekiranya Ta'ala serta kamu, adakah kamu serta dia? Fa'ina matulah pasamma. Wa huwa ma'akum. Persoalan dia, hal antum ma'allah haitsuma kuntum. Adakah kamu, hati kamu serta Allah di mana kamu berada? Itu persoalan. Kalau Tuhan serta, kalau kita tak serta, dia panggil apa tuan? Kurang jauh. Ya, kurang jauh no. Orang besar ambil perhatian kita, kita pula buat tak ambil perhatian. Ni kurang jauh panggil. Itu kalau orang besar, ini bukan besar, lebih daripada besar. Zat yang wajib al-wujud, sentiasa ma'iyah dengan kita. Tiba-tiba kita buat tak perasan. Jangan. Kepada kata jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Ya, kena buat perasan, sentiasa syuur qalbi kita. Maka untuk mengekalkan keperasanan, itulah peranan zikir. Allah, lupa Allah, mau dia dekat. Ya. Kalau zikir pun dia kurang, maka dia menjarak jauh. Bila jarak jauh, macam ni nak pandang ma'iyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan duduk dalam makam ghaflah yang amat bahaya. Habis. Maka satu lagi di sini, syadan makam inilah, yakni makam tauhidul asma. Ya, makam yang kedua daripada segala makam, segala kedudukan arifin. Orang yang arif dengan Tuhan, mengenal dengan cara zauq. Ada pun usuluddin tadi tu mengenal dengan apa? Dengan ta'akul, menggunakan akal dan akidah. Itu peringkat basic. Ini dengan zauqi. Zauq, wijdan, syuhud dan buka. Yang dianugerahkan, ingat tu, semua tu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa bijak handal manusia, semua minallah, daripada dia. Kepada segala orang yang salik, mana orang yang berjalan mana rohani dia kepada Ta'ala, atau kepada lainnya, kepada salik atau yang lain, seperti mana majzubun umpamanya, mana orang yang mendapat mana tarikan jazbah. Sebab tu hati kita bila injizab berlaku je, ketersentapan kepada Tuhan, Masya Allah, itu dia punya kelazatan luar biasa. Baru kita akan dapat menikmati. Lepas tu minta tanah tarik Allah. Dan makam inilah dipanggil natijah, mana kehasilan, artinya faedah dan samarah. Dan samaratun, ya, makam yang pertama, iaitu makam orang yang sentiasa memandang wahdatul af'an. Bila sentiasa memandang wahdatul af'an, dia akan pergi kepada, itulah tauhidul asma', yang memandang akan asma' Allah Subhanahu Ta'ala dengan pandangan, iaitulah kekuasaan tunggal milik Allah Ta'ala. Sebab asma' ditunjuk pada sifat. Sebab lepas ni akan pergi pada tauhid sifat lah. Asma' apa? Qadir, isim kan? Qadirun isim. Dia akan tunjuk pada apa? Sifat. Apa nak qadir? Zat muttasib bil qudrah. Muridun itu isim. Apa makna muridun? Zatun muttasif bil iradah. Dia akan pergi tunjuk pada sifat lah. Sebab lepas ni kita pergi pada tauhid sifat. Mulai tadi apa? Af'al. Kemudian pergi pada asma'. Pada asma' pergi pada sifat. Sebab isim dia menunjuk pada musamma, pada zat. Dan zat nak kenal dia tasib, dia bersifat. Maka dia pergi pada makna sifat. Kemudian dia pergi pada zat. Cuma zat ada ikhtilaf ulama.
Ada setengah ulama kata tauhid zat yang sebenarnya tak sampai melainkan Rasulullah SAW. Yang lain duduk bawah aja. Tapi ada juga kata sampai tapi tak macam yang Rasulullah SAW sampai. Sebab Rasulullah bin sampai tak ada seorang boleh sampai. Ya, makhluk paling hebat ya yang dikhususkan oleh Allah SWT, keistimewaan yang maha dahsyat. Habis. Dan ialah yang menyampaikan akan dikau kepada makam yang ke atas. Dia panggil tauhidus sifat. Sebab isim dia menunjuk kepada musamma, dan tunjuk pada musamma bila musamma aizat yattasif, dia bersih sifat. Inilah makam yang ketiga daripada makamul arifin, makam orang yang benar-benar mengenali Tuhan dengan mukasyafah. Kemudian al-faslus tsani fi bayani tauhid sifat. Wallahu a'lam.